Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 51. Terima kasih Datuk Speaker dan juga Datuk Seni Yang Berhormat Flatikus. Yang Berhormat, bagi menambah baik jaringan liputan telekomunikasi di seluruh negeri Pulau Pinang, Kerajaan Negeri telah menjalinkan kerjasama dengan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan persekutuan, termasuk juga pihak swasta dalam memperkukuhkan industri telekomunikasi di negeri Pulau Pinang. Kerajaan Negeri juga telah menghasilkan satu plan yang dinamakan Penang Connectivity Master Plan, di mana plan ini adalah selari dengan Pelan Jalinan Digital Negara, JENDELA, yang dibangunkan oleh Kerajaan Pusat. Melalui JENDELA, unjuran ketersediaan infrastruktur gentian optik ataupun fiber to the home adalah sebanyak 283,989 sambungan ke premis, dan bagi liputan mudah alih 4G LTE sebanyak 99.74% di kawasan berpenduduk menjelang bulan Disember 2022. Sehubungan itu, bagi memastikan jaringan liputan internet berada dalam keadaan yang terbaik, beberapa perancangan strategik telah pun dirangka untuk memastikan sasaran yang ditetapkan akan tercapai seperti berikut. Yang pertamanya, pengukuhan tadbir urus, iaitu dengan menyediakan garis panduan fiberisasi di negeri Pulau Pinang, mewajibkan perkongsian infrastruktur dalam kalangan syarikat telekomunikasi, menguatkuasakan pemasangan komunikasi sebagai infrastruktur asas. Pulau Pinang adalah negeri pertama untuk melakukannya melalui Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam, dan mewujudkan garis panduan Smart Street Pole di negeri Pulau Pinang. Yang kedua, peningkatan kualiti infrastruktur, menaik taraf infrastruktur copper kepada gentian optik, memperkenalkan kaedah fiberisasi baru seperti clip-on solution, menyediakan infrastruktur gentian optik di sekolah-sekolah milik kerajaan negeri melalui pelaksanaan projek Gigabit City oleh pihak TT.com. Ini time lah. Menyediakan infrastruktur gentian optik di semua sekolah-sekolah di bawah KPM melalui pelaksanaan projek KKMM, School Fiberization, merangkumi jajaran agensi kerajaan. Dan ketiga, pemantapan advokasi masyarakat, iaitu dengan menganjurkan seminar Electromagnetic Field secara berkala kepada rakyat Pulau Pinang, menganjurkan program kesedaran EMF kepada pelajar sekolah, mempromosikan video penerangan EMF oleh pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Selain itu, pelaksanaan naik taraf rangkaian telekomunikasi di negeri Pulau Pinang sehingga suku ketiga 2021 adalah seperti berikut. Untuk jalur lebar mudah alih, struktur pemancar baru 89 telah siap, 10 dalam pelaksanaan. Untuk naik taraf stesen pemancar 4G LTE, 1485 telah siap, 98 dalam pelaksanaan. Untuk jalur lebar tetap, 150,709 premis telah siap dan 133,280 dalam pelaksanaan. Terima kasih Yang Berhormat. Tambahan? Ya. Boleh saya tanya, apakah jangka masa untuk seluruh Pulau Pinang untuk merangkumi fiber optik ni merangkumi seluruh negeri Pulau Pinang? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan. Kalau kita rujuk kepada perancangan, garis masa perancangan bagi penaiktarafan dan penggantian copper kepada fiber oleh syarikat Telekom Malaysia, adalah dijangka proses penggantian kabel talian tetap copper kepada kabel fiber akan siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2022. Pelaksanaan projek ini dijangka akan menambah kelajuan dan seterusnya meningkatkan kepuasan penggunaan perkhidmatan jalur lebar. Dalam erti kata lain, Yang Berhormat, by the end of next year, there will be no more streamings di negeri Pulau Pinang. Semuanya akan diganti dengan minimum unified. Ini akan membantu banyaklah. Ya. Dan kalau kita lihat kepada ketersediaan fiber optik untuk seluruh kawasan negeri Pulau Pinang, Kerajaan Negeri menjangka ia akan tercapai kalau ikut kita punya perancangan supposed to be by 2030 lah. Tapi I think kalau semua syarikat-syarikat seperti TM, ALO, Time semuanya bekerjasama dan merancangkan lagi pelaksanaan, kita boleh capai sebelum itu. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih di atas penjelasan yang telah sedikit sebanyak melegakan
masalah yang dihadapi di kawasan luar bandar. Saya nak penjelasan sedikit tentang projek pemasangan kabel ni. Adakah penglibatan pihak, saya dengar cerita lah, ada pihak TMB akan bersama untuk melaksanakan pemasangan kabel fiber optik ni. Jadi apakah kaedah yang dilaksanakan? Sama dengan ni ke ataupun menggunakan saluran TMB yang ada? Keduanya, masih tentang kawasan-kawasan yang masih lagi kita panggil kawasan yang tak mendapat liputan ni. Adakah ada satu green lane untuk dipercepatkan bagi kawasan yang cukup bermasalah? Dan kita akan senaraikan kawasan-kawasan yang terlibat untuk tindakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohd Sungai Dua, soalan yang baik. Betul apa yang disebut tadi oleh Yang Mohd Sungai Dua. Syarikat TNB sudah memasuki dalam arena telekomunikasi melalui anak syarikatnya yang bernama Alo, seperti yang saya telah sebut tadi. Syarikat Alo ni akan melaksanakan perniagaan infrastruktur telekomunikasi yang dilaksanakan oleh TNB, dan mereka yang menariknya akan menyasarkan kawasan-kawasan lain daripada yang telah pun ada perkhidmatan TM, perkhidmatan time. Jadi dia punya fokus sebenarnya adalah kawasan-kawasan yang kita panggil underserved areas, ya, kawasan-kawasan yang mungkin tidak mempunyai rangkaian fiber optik pada masa kini. Dan malah Kerajaan Negeri memang mempunyai perbincangan bersama-sama dengan Alo. Alo telah pun dijemput untuk menyertai Jawatan Kuasa Pemandu Telekomunikasi yang dipengerusikan oleh saya. Dan setelah perbincangan, Kerajaan Negeri pun telah bersetuju dengan Alo untuk menyasarkan beberapa kawasan underserved. Sebagai permulaan, kawasan Seberang Jaya, kawasan Penanti, kawasan Batu Maung adalah antara kawasan yang awal . Selepas tu dia akan move kepada kawasan-kawasan lain. Terima kasih Yang Mohd. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker, dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tanjung Bunga atas jawapan tentang akses internet. Saya ada satu soalan tambahan. Mengikut jawapan yang saya terima daripada Yang Berhormat Tanjung Bunga pada mesyuarat yang lepas, kerja-kerja menaik taraf untuk pemasangan fiber optik akan diselesaikan dalam tempoh sehingga tahun 2022. Jadi saya ingin bertanya, sehingga kini apakah status peratusan pencapaian kawasan yang telah disiapkan, dan di manakah kawasan yang telah selesai kerja-kerja tersebut? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pengurutan Berangan. Info tu kita ada, dan saya boleh bagi kepada Yang Berhormat . Tapi sepatutnya kalau ikutkan jawapan dahulu, dia sepatutnya selesai lebih awal sikit, tapi disebabkan PKP tu ada lambat sikit . Tadi saya kata pertengahan 2022 tu ada kemungkinan besar boleh capai . Tapi status terkini, mana yang dah siap kita boleh bagi. Terima kasih. Seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Yang Berhormat Timbalan Speaker, soalan saya nombor 52. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker dan juga Yang Berhormat Pengurutan Pasir. Yang bertanya mengenai skim pinjaman peka PKS 3.0. Yang Berhormat, setakat 29 Oktober 2021, iaitu tarikh tutup permohonan, sejumlah 627 permohonan telah diterima. Dan sehingga 23 November, sejumlah 411 permohonan telah diluluskan dengan jumlah pinjaman berjumlah 4.7 juta ringgit. Terima kasih. Seterusnya. Dah soalan tambahan. Jika boleh dijawab oleh Yang Berhormat Esko. Permohonan ada 627. Saya kira ia jumlah yang tidak begitu besar. Jadi adakah ada apa-apa shortcoming ataupun kekurangan dalam proses periklanan ataupun promosi skim pinjaman ini kepada
peniaga-peniaga kecil dan sederhana di Pulau Pinang. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa untuk soalan ini saya kena cek dengan Yang Berhormat Batu Maung lah. Dan saya akan minta Yang Berhormat Batu Maung untuk memberi jawapan tersebut. Kedua, saya agak faham bahawa soalan ini ditujukan seharusnya dijawab oleh Datuk Haji Halim Batu Maung, tapi soalan nanti boleh dijawab kan? So, soalan boleh diterima. Cuma saya nak tanya tentang setiap pinjaman ni dia akan ada masalah non-performing loan ataupun orang yang tak bayar. Jadi kita pasti akan gunakan bayaran balik ini untuk kita keluarkan lagi pinjaman kepada peniaga yang ke hadapan. Jadi setakat inilah PK ni dah 3.0. Jadi mungkin ada 1.0, 2.0. Jadi setakat ini prestasi pembayaran balik itu macam mana? Dan apakah tindakan kita akan ambil kepada mereka yang tidak membayar pinjaman ini? Jadi ini merupakan satu bentuk pinjaman yang baik yang perlu kita teruskan. Cuma kita nak pastikan prestasi pembayaran balik itu. Terima kasih. Komen daripada Yang Berhormat Sungai Dor. Kajian ini akan ambil maklumlah dan saya akan bagi statistik prestasi sama ada berapa peratus yang menjadi non-performing loan dan sebagainya. Terima kasih. Seterusnya.